Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik aku je buat intro. Cuba next time cuba kau buat pula. Aku lah. Cuba kau buat pula. Boleh. Asyik aku je buat. Jumpa lagi minggu ni. Sebelum hujan ni kita recording dulu lah. Ni Okay. pun gaya macam hujan. Jangan kalau dah hujan nanti okey minggu lepas. Sis kuat. Dia Kuat. suara apa background hujan tu kuat dan suara kita pun kuat dengar. Cumanya tak sedap lah sebab dengar sangat bunyi hujan tu. Aku dah cuba kurangkan, tapi kalau aku terlampau kurangkan noise dia, takut dengan suara-suara kita pun tadi hilang. Aku dapat kurangkan sikit je. Tak apalah. Yang mampu lah. Semampu boleh. Sambung lagi minggu ni. Kita baca buku, sembang buku Aku Mahu Bertaubat Tetapi apa? Tapi dot. Tapi biasa dot ni cerita hantu. Apa nama contohnya hari tu kan? Yang dulu tu. Kat Malaysia ni biasa dot ni cerita hantu. Cerita seram. Mak Lima bukan Lima. Jin. Tak tapi yang belakang dot dah. Ada biasalah tu dot ni biasa cerita hantu, cerita seram. Tapi sekarang cerita Melayu dah kurang, cerita seram, cerita Mana nak ada cerita. Bukan cerita seramnya kurang. Tak ada cerita pun. Bila nak buatnya PAP. Nak syuting. Sebelum PKP lagi dah kurang cerita Melayu ni. Cerita apa yang baru ah? Tak tahu ya. Aku tak tahu dah movie Melayu yang baru ni. Tak tengok movie memang lah. Tak ada movie Melayu memang aku rasa macam dah tak ada. Kan? Alah, kita sambung lagi. Minggu ni bab 6. Siapa yang nak dapatkan buku boleh dapatkan buku. Boleh beli, boleh contact. Ada link kat bawah. Jangan lupa like, share, subscribe. Subscribe kan free. Subscribe. Subscribe Dan free. Subscribe kan free. Kan dah habis nanti habis yang ni nak unsubscribe boleh je. Bukannya kita paksa selama-lamanya subscribe. Subscriber. Siapa cakap subscriber? Aku lupa dah. Muka surat 39. Nombor 6. Ditukarkan kejahatan kepada kebaikan. Maha tinggi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat kepada sekalian hamba-Nya yang ingin kembali kepadanya. Sudahlah diampunkan dosanya walau sebesar dan seberat mana pun dosa hamba-Nya itu, ditambah pula dengan ditukarkan segala kejahatannya yang terdahulu kepada kebaikan. Sesungguhnya rahmat-Mu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia yang waras, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. You nak masuk kat playlist ni? Main tak abang? Dari Abdul Rahman bin Jubair, daripada Abu Tawil, telah datang seorang tua yang sangat tua. Seorang tua yang sangat tua. Double tua. Tua kerepot. Sehingga tapi tua kerepot dia satu keadaan kan. Dia bukan satu kata-kata menghina. Tapi zaman sekarang ni dia macam alah kau dah lah kerepot. Orang kemudian satu penghinaan dia. Telah datang seorang tua yang sangat tua sehingga kan dahinya telah menutup kedua belah matanya. Macam mana tu? Tua betul tu. Jatuh dia punya dahi tu. Dah tak ada gam lah. Macam mana? Tu kerepot betul tu. Dan dia bertopang menggunakan tongkat sehinggalah dia datang menghadap Nabi SAW lalu berkata, apakah pandanganmu tentang seorang lelaki yang berbuat pelbagai jenis dosa dan tidaklah dia meninggalkan apa jenis dosa pun untuk dilakukannya, sama ada kecil maupun besar, semuanya dia lakukan. Maksudnya tak tinggal satu pun. Semuanya dosa dia buat lah. Apa sahaja dosa yang ada kat atas muka bumi ni dia buat. Tak ada satu tinggal lah. Dia katalah kan, Dengan syirik. Kerja ni. tak tahu, dia kata semua.
Jikalau dosa-dosanya itu dibahagi-bahagikan kepada penghuni dunia, ini akan hancurlah mereka. Maka adakah untuknya taubat? Kalau dosa dia seorang je bahagi dengan semua manusia kat muka bumi ni, hancur muka bumi ni. Betul punya Betul punya dosa. Perumpamaan ni gila-gila tu. Nak kata teruk betul dia punya buat dosa. Lalu berkata baginda Nabi, apakah kamu Islam? Laki tua itu pun berkata, sungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Baginda pun berkata, buatlah kebaikan dan tinggalkanlah kejahatan, maka Allah akan tukarkan segala dosa-dosa itu kepada kebaikan seluruhnya. Dia berkata, begitu juga segala kecuranganku dan kejahatan-kejahatanku. Baginda berkata, ya. Dia berkata, Allahu Akbar, dan dia berterusan bertakbir sehinggalah dia menghilang dari pandangan kami. Maknanya dia buat semua jenis dosa melainkan syirik lah. Tengok. Dia kira bersyahadah tadi. Kan? Tapi jangan macam kita cakap itu aja, jangan buat trik pula. Jangan trik pula kan. Ini kau ingat apa? Kita nak buat macam tu, kita kena ingat satu trik pula. Mati tak tahu bila. Kena ingat Allah punya trik. Mati ni belum tentu. Bukan mati tu pasti. Mati tu pasti. Hidup tu waktunya belum tentu. Tapi ayat kau sebelum ni lagi sedap. Mati itu pasti, hidup itu belum tentu. Betul ke? Betul ke? Mati itu pasti, hidup ni itu ayat lama. Ayat lama. Itu ayat sembang muka sebelum ni. Oh ya. Lupa. Ada juga insan yang bertanya, ketika aku sesat dari mendapat hidayah Allah dahulu, aku tidak bersolat tapi aku telah melakukan beberapa amal kebajikan. Apakah akan dikira amalan tersebut selepas aku bertaubat, atau hanya pergi begitu saja kebaikan tersebut seperti angin lalu? Jawabku, terdapat sebuah hadis Nabi SAW dari Urwah bin Zubair. Sesungguhnya Hakim bin Hizam telah memberitahunya bahawa dia telah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah pandanganmu terhadap perkara-perkara ibadatku ketika aku masih jahiliah dahulu, seperti sedekah kepada fakir miskin, memerdekakan hamba, mengeratkan silaturahim? Apakah ada padanya pahala? Berkata Nabi, engkau telah mendapat pahala atas segala kebaikan yang telah engkau lakukan dahulu. Riwayat Muslim. Maksudnya sebelum orang tu Islam, kebaikan dia pun telah terbalas. Sebelum macam mana? Sebelum dia Islam, kalau dia ada buat baik, Allahul dulu. Allahul dulu pahala dia kan. Allahul dulu. Bila dia masuk Islam, baru debit. Baru masuk. Debit. Baru masuk pahala tu dalam akaun. Maka kesemua dosa tersebut akan diampunkan, dan kesemua kemungkaran yang dilakukan itu akan ditukarkan pula kepada kebaikan. Betapa luasnya rahmat Allah, wahai saudara dan saudariku sekalian, persiapkanlah dirimu mencari keredaan Allah ini. Kembalilah kepadanya, perbanyakkanlah membuat amal kebajikan, dan tinggalkanlah terus segala perkara dosa dan maksiat. Nescaya dosa-dosamu yang terdahulu akan diampunkan, dan diterima pula segala amal kebaikan yang kalian lakukan sebelum kalian bertaubat. Bahkan ditukarkan pula segala dosa kepada kebaikan. Why wait? Kiranya semua ada ataupun cerita-cerita di sini nak menunjukkan lah yang banyak mana, kira teruk mana perangai kau taubat itu. Kiranya macam mana cakap banyak mana pun dosa, still ada apa, hope. Still ada hope. Jangan sampai itulah yang kita baca masa awal-awal dulu, matahari terbit belah barat dengan nyawa di kerongkong. Apa dia di halkum. Yalah. Apa entah nama Gharqah. Lupalah. Kan. Gharqah. Di kerongkongan. Kerongkongan. Macam bahasa Indonesia sangat kan. Di tenggorokan. Bahasa Indonesia kan. Nombor 7 pula. Bab 7. Kita sambung teruslah bab 7. Amalan selepas terlanjur melakukan dosa. Ini yang perlu sangat-sangat perlu kita tahu.
Kan amalan Kalau kita terlanjur. selepas terlanjur melakukan Terlanjur sini biasa orang bila kau aku dah terlanjur. bukan terlanjur yang tu. Ini semua terlanjur Semua jenis semua. lah. Bukan yang Semua tu jenis je. dosa. Semua dosa itulah keji kan. Benda keji. Ada juga insan yang berkata bahawa jika aku telah membuat suatu dosa atau maksiat, bagaimanakah aku ingin bertaubat sejurus selepas itu? Apakah adanya suatu amalan yang harus aku lakukan untuk bertaubat selepas menyedari telah melakukan suatu dosa? Pun satu lagi perkataan yang selalu orang bukan salah guna lah, maksudnya dia orang hanya memandang pada satu benda je, maksiat ni kan. Macam orang Melayu lah. Bila kata maksiat je, orang fikir buat benda tu kan. Khalwat ataupun berzina. Ya, begitu je maksiat kan. Bagi kan maksiat kalau bahasa Arab ni maksud dia lebih besar lah kan. Dia, Buat dosa dia, lah. dia tak kata apa? Rasuah maksiat. Dia tak kata riba maksiat. Itu semua maksiat lah tu kan. Itu semua maksiat lah tu. Maksiat ni adalah, apa maksud maksiat secara literal lah? Kotoran kan? Dia dosa lah kan. Dosa benda lah yang, kan. Benda yang tak elok lah kan. Apa yang perlu dibuat lepas buat dosa? Lepas buat dosa apa yang perlu dibuat kan? Nak kena tunggu majlis taubat besar-besaran ke? Jawapanku, apa yang harus dilakukan bagi seorang insan yang ingin bertaubat selepas dia telah meninggalkan perbuatan dosa itu serta-merta ialah dua amalan berikut. Amalan-amalan yang berkaitan dengan hati, iaitu berasa menyesal dan berazam tidak akan kembali melakukan dosa tersebut, yang mana perbuatan ini akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Ni hari tu ada cerita ni. Amalan-amalan yang berkaitan dengan panca indera seperti memperbanyakkan membuat amal kebaikan, antaranya ialah membuat solat sunat taubat. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lelaki itu melakukan dosa kemudian dia bangun lalu berwuduk dengan sebaik-baik wudu, seterusnya melakukan solat 2 rakaat serta meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar, pastilah Allah akan mengampunkan dosanya. Kemudian beliau membaca ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan dosa atau menzalimi diri sendiri, segera mengingati Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Siapa lagi yang dapat mengampuni? Kan cakap sebelum ni, kalau kita tak nak taubat, kita nak tunggu siapa yang ampun dia? Yalah. Kan kalau kita rasa taubat kita tak diterima, yang pastinya salah lah man. Salah lah. Taubat mesti diterima kan. Kalau kita rasa taubat kita tak diterima, kenapa kita nak stop? Kalau siapa lagi kita nak taubat kat siapa lagi? Nak tukar kepada siapa lagi kan? Nak minta ampun kat siapa lagi? Allah je yang ada. Buatlah sampai walaupun kita rasa memang tak diterima ni. Buatlah sampai kita walaupun kita rasa benda tu macam sia-sia, padahal bukan sia-sia pun. Padahal bukan sia-sia. Kan sekali pun lah, katalah betul lah Allah tak terima. Habis apa lagi kau boleh buat selain taubat juga? Nak ni minta ni. Habib-habib. Lagi lah tak ada. Minta guru. Lagilah. Kalau lah Allah tak ampun, apa lagi kau boleh buat? Yang pastinya Allah ampun, kan? Banyak tempat Allah sebut Allah ampun. Banyak tempat Allah sebut bila kita minta Allah bagi. Banyak tempat. Dan tu kenapa kita tak minta? Even syirik pun kan, kalau kita buat syirik, bukannya Allah tak ampun. Kita kena bukan Allah tak ampun. Yang Allah tak ampun tu kita mati dalam syirik. Kalau hidup kita buat syirik and kita taubat, Allah tetap ampun. Yalah. Boleh tengok ni tafsir Ibn Kathir ni. Boleh tengok. Syirik apa dosa paling besar kan? Faham tak? Apa lagi tunggu? Bersegera.
Dan perbanyakkanlah beristighfar, meminta keampunan kepada Allah seperti mana yang dilakukan baginda. Qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marrah. Bermaksud, demi Allah sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. 70 kali bagi katalah tak solat sunat kan. Saya kali lepas solat. Setiap kali lepas solat fardu. Lepas solat 5 70 bagi 5 14 14 je. 14 setiap kali solat. 14. Dalam hadis lain ada kata 100. Kalau 100 bagi 20 lah. 5 20. Kita apa tahmid takbir tasbih tu pun 30 lah. Kan pun itu kalau lepas solat, kalau sepanjang jalan naik motor nak pergi surau. Orang Selangor tak adalah, orang Selangor tak pergi surau. Orang sama tak ada ke surau. Surau masjid tengah tutup sekarang. 24 jam. Katalah kita tidur 6 jam lah. 8 besok tidur 8 jam. Saya ada 8. Dahsyat sangatlah 8 jam. Aku tak pernah jumpa lagi orang tidur 8 jam. 8 jam 24 tolak 8 16 kan. Pun boleh 1 jam 1 dah. Tak masuk kan. 1 jam 5. 1 jam 5 kali. Nak lagi kecil. Kan? Siap 1 jam 5 kali lebih kurang. Boleh 70. Lebih pun 80. Set alarm kat handphone kan. Set 1 jam kan. Tulis situ apa dia punya alarm dia, tulis istighfar. 5 kali berapa minit lah sangat. Apa benda istighfar minit? Elah 5 kali 1 minit lah. Itu kalau nak menghayati betul je 5 kali tu 1 minit. Ni nak taraf tinggi Taraf menghayati betul istighfar tu, bukan nak istighfar semata-mata istighfar. Nak menangis. Bukan sekadar istighfar. Astagfirullah. Macam tu ya, bukan macam tu. Ini nak betul-betul beristighfar. Sejam menangis sekali kan. Sejam sekali menangis seminit. Cukup lah. Tak payah banyak-banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Kemudian wahai saudara-saudariku sekalian, perbanyakkanlah membuat amalan kebajikan dan amalan-amalan ketaatan. Apakah kalian tidak melihat sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu ketika beliau telah bersalah dengan kesalahannya ketika berbincang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Hudaibiyah, beliau berkata, peperangan Hudaibiyah, perjanjian kan? Perjanjian Hudaibiyah kan? Beliau berkata, aku telah membuat pelbagai amalan soleh sebagai menghapuskan kesalahanku tersebut. Panjanglah cerita perjanjian Hudaibiyah ni. Dia kena cerita, nak kena cerita sebelum, during and after the fact tu. Nantilah kalau kita buka cerita perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni biasa dalam cerita pembukaan Kota Mekah kan. Fathu Mekah. Tak ada buku. Kotlah kita buka Rahikul Maktum ke, mesti ada. Aku ada yang bahasa Arab je. Boleh. Kau ada kan? Aku ada bahasa Arab. Aku ada yang bahasa Arab. Kalau dia bahasa Arab, dia boleh lah. Sekarang perhatikanlah hadis ini pula. Inna mathalal ladzi ya'malu sayyi'at thumma ya'malul hasanat kamathali rajulin kanat 'alaihi dir'un dayyiqatun qad khanaqathu thumma amila hasanatan fanfakkat halqatun
thumma amila hasanatan ukhra famfakkat halqatun ukhra hatta yakhruja ilal ard. Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan kemudiannya melakukan kebaikan-kebaikan seperti seorang lelaki yang memakai baju perang besi yang sempit sehingga mencekiknya. Oh, apa yang mencekik ni? Baju besi tu. Kan? Kemudian apabila dia membuat amalan kebaikan, maka terbukalah satu lubang. Kemudian dia melakukan kebaikan yang lain dan terbukalah lubang yang lain sehinggalah terbuka kesemuanya dan jatuh ke atas tanah. Lega lah jadinya. Maka kebaikan-kebaikan itu bakal membebaskan si pembuat dosa dari penjara maksiatnya dan bakal mengalami alam ketaatan yang penuh harmoni. Marilah aku bawakan sebuah kisah tauladan yang lain pula daripada Abdullah bin Mas'ud. Seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bertemu dengan seorang perempuan di suatu kebun dan aku telah melakukan perbuatan terkutuk dengan perempuan tersebut. Cuma aku hanya tidak menyetubuhi perempuan tersebut. Aku telah menciumnya dan memeluknya dan aku tidak melakukan selain perbuatan tersebut. Maka buatlah sesuka hatimu terhadapku." Tetapi Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa. Lalu lelaki itu pun pergi lalu berkata, "Umar, sesungguhnya Allah telah menutupi keaiban lelaki itu. Jika dia menutupi keaiban dirinya sendiri, maka Rasulullah pun memandangnya lalu berkata, 'Kembalikan dia kepadaku.' Lelaki itu dipanggil semula kepada baginda, lalu baginda membacakan ayat, wa aqimis salata tarafi nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dan laksanakanlah solat pada kedua hujung siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingati Allah. Lalu berkata Muaz radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk dia saja atau untuk manusia seluruhnya?" Baginda berkata, "Bahkan ianya untuk manusia seluruhnya." Lepas dah terlanjur tu, terus buat kebaikan. Teruslah. Terus buat Apa kebaikan. nak tunggu lagi? Nak tunggu apa? Tunggu nanti balik rumah. Kalau Sikit- tak sampai rumah, Sekecil-kecil kebaikan pun yang kita buat on the spot lepas terlanjur kan. Istighfar lah. kalau tak Ya sampai nak tunggu sampai rumah. Kalau tak sampai rumah, lepas tu kalau kita tengok di zaman Nabi kan, di zaman Nabi pun masih ada orang buat dosa kan. So jangan kita expect, sebab aku selalu tengok orang kata kalaulah kita terapkan hukum Islam, kita pakai undang-undang Islam, tak ada orang berani buat. Ni Nabi ada ni orang buat dosa ni. Ni bukan hukum Islam saja yang dibuat ni. Ni Nabi ada. Pun masih lagi. Pembimbing hukum Islam ni ada. Pun masih ada lagi kita jangan maksiat. nak ni, kita betul kita mesti berusaha untuk ada hukum Islam ni, tapi bukan sebab itu nak capai tahap masyarakat yang ideal ni, kerja dia Hukum panjang. Islam nak laksana hukum Islam tidak melemahkan syaitan. Tak. Masih lagi ada. Dia buat dosa ni kerja ni. Kerja Pak Bilis tu. Iblis syaitan itu kerja dia. Yang buat dosa ni. Jadi adakah dengan kita kalau ada hukum Islam terbina kan. Aku tak ada lah orang yang berani buat. Tak ada Nabi kata negara yang ada hukum Islam tak ada syaitan dalam tu. Tak ada. Kena ingat. Kan nanti kalau kita buat hukum Islam kan, undang-undang Islam, masih lagi apa kita nak kata? Masih lagi ada perzinaan, masih lagi ada minuman. Apa kita nak kata lepas tu? Nak sambunglah sikit. Sekejap sangatlah. Bab 8. Kawan-kawan jahatku yang lama mengacauku.
Apakah yang harus aku lakukan? 3 satu topik kali ni. Tumbuk je kan. Tumbuk je. Tak ada, jangan. Baca dulu, kita baca dulu. Baca dulu apa dia. Baca dulu. Jangan. Mengacau. Mengacau. Betul lah, mengacau. Sebab dia tulisan besar semuanya. Sebab dia G Dari dengan C. macam mana? Aku macam Ada insan yang berkata, aku ingin bertaubat tetapi kawan-kawan lamaku mengacauku di setiap tempat yang aku berada. Kerana mereka telah menyedari perubahan yang berlaku pada diriku. Mereka juga telah mencerca aku dan mengejek-ejek aku dan aku berasa sungguh lemah dan keresahan. Apakah yang perlu aku lakukan? Ni aku cakap. Pindah ke. cari suasana baru. Cari suasana baru. Jawabku siapa? Siapa aku ni? Penulis. Syekh Muhammad Saleh Munajjid. Jawabku, bersabarlah wahai saudaraku, sesungguhnya inilah namanya sunnatullah yang menguji para hamba-Nya yang ikhlas untuk mengasingkan di antara orang yang benar-benar bertaubat dengan pendusta. Begitu juga untuk mengasingkan di antara insan yang buruk perangainya dengan insan yang baik perangainya. Berapa ramai orang-orang terkenal yang nampaknya macam nak kembali, tapi dia balik ke jalan lama. Sebab netizen. Sebab netizen. Sebab netizen. Kalau orang terkenal ni netizen lah. Netizen lah, orang terkenal netizen. Kalau orang biasa-biasa ni member dia. Pun boleh tak kalau kita nak kata ada orang terkenal macam selebriti lah nak cakap kan. Selebriti ni kalau dia nak berubah kan, contoh bila dia nak pakai berubah, contoh yang perempuan nak mula bertudung kan, bertudungan sempurna kan, dia tak payah bagi tahu dekat media. Tak payah. Maksudnya dia nak bertudung senang terus buat je, tak payah nak tengah ataupun buat sidang media ke tu. Senang cerita, tak payah jadi selebriti lah. Itu lain cerita lah. Ni maksudnya kalau dia dah terlanjur terlanjur jadi selebriti. Maksud dia dah jadi selebriti. Kemudian dia nak berubah. Tak payah jadi selebriti. Dah stop stop jadi. Lah. Tak payah nak ni. Betul lah, sebab dia kalau dah selebriti ni, itulah dia punya cabaran dia kalau dia nak buat sesuatu. Mata banyak. Evil eye. Bukan evil eye. Ain. Saudaraku, kamu seharusnya mengetahui bahawa sememangnya mereka akan mengacau kamu dan akan berusaha walau dengan apa cara sekalipun untuk mengembalikan kamu bersama-sama mereka. Betul? Yalah. Sesungguhnya aku pernah mendengar pengaduan daripada seorang yang telah bertaubat bahawa kawan jahatnya yang lama telah menyuruh pemandunya mengekorinya, yang mana lelaki tersebut sedang dalam perjalanannya ke masjid lalu cuba bercakap dengannya melalui tingkap kereta. Dia pun cuba untuk mengingatkan kembali segala nostalgia lama kejahatan lelaki tersebut dengan memberikan segala surat, gambar dan kenangan lama. Pula silap tak gambar. Nasihatku, janganlah kalian turuti kata-kata mereka. Sedarlah bahawa mereka ingin menyesatkan kalian setelah kalian diberikan cahaya hidayah. Apakah kalian ingin menukarkan nikmat Allah dengan keingkaran kepadanya? Syaitan dalam bentuk manusia. Yusabbitullah alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullah adh-dhalimina wa yaf'al kenapa lam alif situ? Wa yaf'alullah ma yasha. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallaha kufra wa ahallu qaumahum darul bawari jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, iaitu neraka Jahannam? Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Marilah aku bawakan sebuah kisah yang lain pula, iaitu tentang kisah Ka'ab bin Malik, iaitu seorang sahabat yang mulia.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat yang lain agar memulaukan beliau kerana beliau enggan mengikuti peperangan Tabuk, Malik Ghassan, seorang yang kafir, telah menghantar surat kepada beliau dengan mengatakan amma ba'du. Maksudnya amma ba'du ni bukan elemen Islam. Amma ba'du ni elemen Arab, Orang Arab. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahawa para sahabatmu telah memulaukanmu dan Allah tidak akan meletakkanmu dalam kehinaan dan kesia-siaan. Maka adalah lebih baik pada kami menyertai bersama kamu. Yang mana si kafir ini ingin menarik perhatian sahabat yang mulia ini agar beliau keluar daripada kota Madinah dan mengikuti mereka di negara kafir sana. Apakah pendirian sahabat ini? Berkata Ka'ab, maka aku telah berkata ketika aku membaca surat tersebut, dan ini juga adalah suatu bala, yakni ujian, maka aku pun membakar surat tersebut. Padahal raja tu kan, Siapa? raja ni, raja yang bagi surat ni. Siapa tu ni? Siapa yang bagi surat? Raja tu bagi surat dekat sahabat ni. Join, come join. Malik Ghassan ni ke? Malik Ghassan ni raja kan? Oh, Malik Raja. ni maksudnya raja. Raja Ghassan kan? Yang nama dia Malik. Oh. Maka begini jugalah yang harus kamu lakukan, wahai insan yang ingin bertaubat. Jika kawan-kawan lamamu cuba menghantarkan kepadamu apa jua tentang kenangan dosa-dosa lamamu, maka bakarkan saja kesemuanya. Kan? Ambil Kalau dalam Facebook, tutup Facebook. Dalam Instagram, Ingat bakar handphone. bakar Facebook. Bakar Facebook. Uninstall. Jika kamu tidak ingin dibakar di dalam api neraka bersama mereka, fasbir inna wa'dallaha haqqun wa la yastakhifannaka alladhi la yuqinun. Maka bersabarlah engkau, sungguh janji-janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Habis dah. Tapi ini contohnya ini kan. Ini bab kalau apa kawan-kawan kan. Contohnya kalau seorang ni bukan masalah kawan. Contohnya media sosial ataupun bukan media sosial, maksudnya kira kawan juga. Mungkin handphone dia membuat dia kembali kepada maksiat macam mana? Macam mana tu? Handphone dia Contohnya lah bab macam kita tahu waktu PKP ni kan, apa satu kadar pornografi kan, pornografi internet kan makin meningkat kan. Contohnya kan pornografi ni bukan kawan-kawan pun kadang bersendirian. dia bila nak cerita pornografi ni, dia satu masalah yang khusus kan. Dia satu masalah yang khusus. Bila nak buka site-site yang berkaitan macam ni, site-site yang ada konten yang macam tu, perlu kan ada satu benda ni, VPN. Biasa kat Malaysia tak boleh buka kalau tak ada VPN. VPN macam mana? VPN ni kira kau boleh nak kata kau bukan orang Malaysia, kau negara luar, so kau boleh access website tu. Macam root handphone ke apa? Bukan, dia ada apps. Ada apps? Ada apps. Oh, patutlah mudah lah. Uninstall je lah apps tu. Tak boleh lah buka. Kat Malaysia ni banyak. Dia kalau tengok MC punya ni, dia memang block Belum website ni. Semua ke atau boleh kata semualah. tak ada satu yang terlepas lah. Mungkin ada tak yang tahu terlepas. lah, tak Mungkin tahu ada. lah. Tak tahu lah macam mana dia block, cara dia block tu kan. Tak berapa nak buka, memang tak buka lah kan. Aku tak tahulah dia block semua ke tak. Aku pun tak tahu semua kan. Dia memang block, dia block. So biasanya orang nak access, dia akan pakai VPN. Wah, uninstall lah VPN. Install lah apps ni. Cuba install apps satu hari. Cuba. Satu hari ada. Macam buat alarm istighfar 5 kali sejam. Cuba kan. Boleh ke kan? Kiranya satu jam kita diberi warning, maksudnya macam peringatan lah kan. Apa kat tu. Tapi kan isu yang latest juga lah, pasal apps Quran Muslim Pro. Aku sebelum ni aku ada tau. Tapi bila satu aku tak tahu, memang aku tak tahu kesihahan benda tu, tapi
bila benda tu macam dah sebar agak kan, aku ni uninstall je lah benda tu. Tapi Dia tu lah, macam ni benda lah. tu betul lah. Dia macam ni Muslim lah. Pro Kalau tu. kalau kita jangan tengok Muslim Pro je. Facebook. Yelah tahu. Google je Itu semua ambil yang data kita. itu yang memang aku fikir pun. Ha. Kalau bab data ni bukan Muslim Pro aja, bab Ha. Facebook pun boleh sebenarnya. Bukan boleh, memang Memang tak dia ada ambil pun kan. Ha. Ha. Lagi satu, kau nak risau apa? Kau Hmm. buat jahat apa? Kau nak buat bom ke? Tak ada kan? Tak ada kan, sebab orang kata macam benda tu detect kat mana kita semua. Okey, dia detect kat mana kau. So, kau pergi mana? Facebook pun sama juga benda tu kan. Dia Ha. detect juga. Yelah, kita. kau pergi mana? Tak ada pergi mana kan? Tak tahu. Duduk rumah kan? Ha, apa nak risau? Kan dia supply data kepada kerajaan Amerika. Okey, kerajaan Amerika nak tahu kita kat mana. No, kita duduk kat Martabah ni. So, dia orang tahu. So, apa dia orang nak Aku fikir buat? tu juga tau. Satu sebab yang Muslim Pro ni aku pakai dah lama aku pakai Muslim Pro ni. Satu mungkin sebab aku dah lama pakai lah kot, sebab dia punya mudah, lepas tu kadang sehari biar aku duduk Muslim Pro ni memang sehari akan dia share hadis, dia share zikir macam tu lah. Benda itu yang antara yang bagus je. Kalau rasanya bagus, itu je. Kalau sekali pun dia tahu aktiviti kita, so what? Kan? So what? Kita buat Jangan apa? apa orang panggil paranoid apa? Ha. Paranoid lah. Kita ada buat salah ke? Tak ada kan? Kita ada buat bom nak ni serang White House. Tak ada. Kenapa nak takut? Tapi seeloknya kita pakai apps yang creator dia orang Islam lah. Yang Muslim Pro ni kan orang Singapura daripada Singapura. Aku tak pasti lah. Sebab aku tak ada Sebab dah Muslim sebelum Pro. ni sebelum ni pernah agak isu Muslim Pro ni. Aku tak ada Muslim Pro. So seeloknya kita pakai apps yang dibuat oleh orang Islam. Pun orang Islam pun Jangkim pun ada pun sendiri orang Islam apps. buatlah apps yang ni kan. Buat apps yang agak menyeluruh yang boleh orang pakai. Ini buat Ini tak orang jelah. pelik-pelik. Kita macam bantah orang ataupun kita sanggah orang buat benda-benda ni, tapi Tapi kita kita sendiri tak buat benda tu untuk mengganti tak kan. supply benda tu. kan. Buatlah. Itu je bagi aku macam tu lah. Aku pun tahu juga kes Muslim Pro ni, tapi tengok orang-orang kata betul ke? Apa kita nak risau? Bukan kita buat bom. Bukan kita kumpul tentera apa nak pergi serang White House kan. So apa nak takut? Kalau Amerika tahu pun kita duduk sini. Kita duduk kat Martabah ni baca buku, okey? So nak baca sekali? Facebook, Instagram, Facebook, Twitter. Instagram, Google kan, Google location service kau ingat dia tak tahu ke kita kat mana? Ya. Kan kalau kita on location service Location tu, service. kita pergi mana-mana dia akan tanya how was apa? How was Kalau kita your pergi day? KFC kan. How was KFC? How was KFC Anton Panjang? Maksudnya dia tahulah. Ada yang apa, even location detect benda tu. Dekat Google tu lah, Google Apps punya tu. Ikut lah lepas itu 3 subtopik. First time 3 subtopik. Pendek-pendek. Dua satu Yalah, sebab pendek. tak hujanan. Hari tu kalau tak hari tu nak 2 subtopik kan. Teruk sangat hujan, lebat sangat tu. Lebat sangat tu. Cukup lah. Lepas tu apa? PSA. Jaga SOP. Kes semakin menjadi-jadi. Itulah. Tak ada kata apa lah, suruh minta jaga SOP je lah. Jaga SOP lah. Habis nak kata apa lagi ke? Apa lagi? Nak beli buku. Boleh beli buku. Boleh join kita punya media-media sosial. Follow apa lagi? Like. Follow boleh join Telegram group, Join WhatsApp channel group. Telegram, WhatsApp group. Boleh follow juga Instagram. Ada Follow, Instagram. follow Ada Instagram. Follow Instagram. Like page Facebook kita. Like apa lagi? page Facebook. Subscribe Kita punya channel itu. Apa lagi? Subscribe lah, like, share, subscribe, komen lah, komen. Apa nak komen? Hari tu kita minta komen, tak ada yang komen. Mungkin sebelum ni pun kita pernah cakap pasal benda ni kan. Mungkin kita target kita sebenarnya dalam media channel tak nak terlampau fokus kat mungkin bab-bab religious sangat kan. Tapi kebanyakan kita punya video setakat ni pun masih
Masa bab religious lah. kan. Sebab tak ada yang nak buat bab-bab Tak ada yang nak keluar. umum lah, tak ada yang keluar. Mungkin lepas ni ada plan nak cuba bawa keluar topik-topik yang non-religious. Bukan bergenre Bukan genre agama. Ada idea tapi Idea belum cuma nak tak buat keluar. lagi. Belum nak Idea buat sini lagi. tak nampak. Idea kat sini Masih idea dalam ni, kepala. tak keluar lagi. Belum diterjemah dalam perbuatan lagi. Kalau ada idea apa-apa tajuk yang nak kita orang sembang ataupun kita orang ulas, nak kata ulas pun tak jugalah, sebab kita pun tak adalah berilmu. Tak payah tunggu kita ulas lah. Kalau nak buat video sendiri pun boleh hantarkan aja. Kalau rasa-rasa ya, rasa nak buat video tapi takut tak ada orang nak tengok kan. Tak apa, hantar kita orang. Hantar kat kita orang boleh edit kan. Kalau nak edit sendiri boleh edit sendiri. Kalau nak kita orang edit Edit kan, kan? editor ni tak adalah berpengalaman tapi boleh lah juga. Boleh. Sikit-sikit. Boleh hantarkan je. Nanti kita orang publish kan. Boleh. Nak cerita apa? Ceritalah. Asalkan jangan merepek-repek lah. Akan ditapik juga. merepek-repek. Jangan cerita lah pasal vape. Jangan cerita pasal kebaikan vape ni haram. Kebaikan apa pula. Okeylah, sesitulah. Jangan lupa like, share, subscribe. Ulang banyak kali lah. Like, share, subscribe. Belum 100 lagi ni. Belum 100 subscriber lagi. Like, share, subscribe. Okay, itu je lah. Kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.